pengerusi MPSM, Yang Mulia Raja Mansor. Adakah Raja Mansor? Mantan pengerusi MPSM, Tuan Haji Syahrudin Muhammad Daud. Adakah? Cik Din, adakah Cik Din? Yang berusaha pengerusi MGB, Encik Zamri bin Abdul Rani, pengetua-pengetua, guru besar, wakil-wakil guru besar dan pengetua, semoga semuanya sihat-sihat belaka. Selamat berpuasa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, di skrin ada borang kehadiran, boleh klik di situ dan masukkan nombor IC, tanda tuan-tuan hadir, dan insya-Allah kita akan linkkan dia ke SPL KPM. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pelan meningkatkan kesejahteraan psikologi di dalam kalangan warga KPM. Sebab sekarang ni bila kita baca di dalam akhbar, dalam berita, di TV dan sebagainya, kes-kes yang tidak sejahtera mental ni semakin meningkat, kesihatan mental. Baik, jadi hari ini saya nak menjelaskan pengenalan kepada program meningkatkan kesejahteraan psikologi warga KPM 2021 oleh Bahagian Psikologi dan Kaunseling Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau tuan-tuan ingat, 2 tahun lepas, 2019, kita dah ada buat hashtag 3A, iaitu sedar, reka dan tindak ataupun aware, alert, action. Semua ni untuk mencegahlah daripada ada dalam kalangan kita yang tersasar kesihatan mentalnya. Kesihatan mental ni macam juga kesihatan fizikal, tuan-tuan, kita kena jaga. Kalau kesihatan fizikal, kita bersenam, kita mandi secukupnya, kita tidur secukupnya, kita makan makanan yang baik, berkhasiat, itu kita menjaga kesihatan fizikal. Begitu juga dengan kesihatan mental, kita kena jaga kesihatan mental kita. Umpamanya emosi kita jaga. Kalau kita rasa stres, kita kena bertenang, kena ambil masa relaksasi. Umpamanya kalau dulu sebelum COVID kita boleh berjalan-jalan, makan angin. Sekarang ni pun boleh, kita ada aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kesihatan mental kita. Umpamanya berkebun di belakang rumah dan sebagainya. Baik tuan-tuan. Kalau kita tengok 2019 dulu, ini sejarah sajalah pelancaran program meningkatkan kesedaran kesejahteraan psikologi guru telah diadakan di Balai Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau kita lihat ini yang saya katakan tadi di dada-dada akhbar, sikap guru punca ponting, terlalu pentingkan akademik sebabkan pelajar lemah, rasa terpinggir dan rasa tidak dihargai di sekolah, tidak diberi perhatian. Transformasi pendidikan, ubah fungsi guru, alumni. Guru naik angin, murid bising dalam kelas, murid buat bising dalam kelas. Guru tiada masa untuk keluarga. Guru edah dadah tambah pendapatan. Guru kemurungan ditemui mati. Ini yang berlaku di Ipoh. Dalam, kalau kita tak lupalah. Seorang guru wanita yang dipercayai mengalami kemurungan dan tekanan ditemui mati selepas jatuh dari tingkat 5 sebuah pusat membeli belah di Ipoh. Tekanan perasaan penyakit nombor 1 menjelang 2020. Kita sekarang dah 2021. Memang meningkat tuan-tuan dan perempuan. Kami sendiri pun dapat klien-klien yang dalam kategori ini meningkat. 1 daripada 3 rakyat Malaysia bermasalah mental, Dr. Subramanian yang kata. Gantung diri, kecewa cinta, kes gangguan jiwa makin meningkat.
pelajar UiTM mahu dikelar lelaki kemarut cinta. Ambil serius masalah kesihatan mental di tempat kerja. Sebab tu kementerian minta kita buat lagi ya. Kesihatan mental, majikan perlu prihatin. Ambil peduli kesihatan mental pekerja. Program kesedaran kesejahteraan psikologi guru dan warga KPM #3A yang lalu, aware, alert dan action. Harapan memberi pendedahan kepada warga KPM dan guru mengenai aspek kesejahteraan mental. Ini hari ini kita buat ni sebagai memberi information, memberi maklumat, pendedahan. Kedua, membantu warga guru mengenali tahap kesihatan mental mereka melalui ujian psikologi yang diadakan seperti ujian DAS, instrumen tekanan diri dan inventory kesejahteraan kendiri. Yang ketiga, membantu warga guru mengurus emosi melalui teknik-teknik yang dipelajari. InsyaAllah kami akan ceritakan tentang teknik-teknik ya. Dalam setiap bulan kita buat satu sahaja. Dan kita buat pun tidak lama dalam masa contohnya ladap, kita ambil sedikit masa 15 minit untuk kita bagi maklumat-maklumat ini, pendedahan ini kepada warga KPM kita, warga sekolah kita. Yang keempat, membantu warga guru membina strategi daya tindak ke arah sikap yang positif. Rasional. Kesejahteraan diri adalah hak setiap insan dan mereka perlu diberi peluang untuk mendapatkan sentuhan kaunseling dan psikologi dalam membina semula struktur diri yang sejahtera. Program yang memberikan pendedahan berkaitan dengan teknik-teknik atau kemahiran yang perlu dalam mengurus emosi boleh membantu warga KPM dalam meningkatkan kesejahteraan psikologi mereka. Warga KPM merupakan tulang belakang kepada kejayaan KPM dalam mencapai visi. Justru emosi yang stabil dan terurus sewajarnya perlu dimiliki oleh mereka agar fokus mereka dalam merealisasikan visi KPM terlaksana dengan cemerlang. Ini objektif program ya. Yang pertama yang warna pink tu, mengenal pasti tahap kesejahteraan psikologi dan kesihatan mental. Yang kedua, warna kuning, memperoleh kesedaran berkaitan pentingnya mengamalkan gaya hidup sihat dan menjaga kesejahteraan diri. Yang ketiga, warna biru, mengenal pasti simptom dan gejala yang menyebabkan ketidakstabilan emosi, pemikiran dan tingkah laku diri sendiri. Dan yang keempat, warna hijau, mempelajari kemahiran daya tindak diri untuk mengurus kesejahteraan diri dan mengenal pasti keunikan dan potensi diri. Pengenalan kesejahteraan psikologi. Kesejahteraan psikologi merujuk kepada kesihatan emosi individu yang akan menentukan sama ada dapat menggunakan potensi diri untuk disumbangkan kepada orang lain. Dikatakan oleh Abdul Samad Ibrahim 2011. Yang kedua, KPM 2005 telah mendefinisikan kesejahteraan psikologi sebagai kemampuan individu untuk menangani stres, iaitu mengelakkan konflik, meningkatkan ketenangan, merangsang motivasi dan meningkatkan keyakinan diri dalam kehidupan. Pengenalan kesihatan mental. Kalau menurut jadual yang akan diberi, kesihatan mental ni bulan 5 nanti. Ini yang penerangan, penjelasan yang saya sedang buat ini adalah untuk bulan April. Okey, pengenalan kesihatan mental. Menurut WHO, kesihatan mental merujuk kepada keadaan kesejahteraan di mana individu sedar potensi dirinya, berupaya menangani tekanan biasa dalam kehidupan, berupaya bekerja dengan produktif dan berkesan dan berupaya untuk memberi sumbangan kepada komunitinya. Dan yang keempat, kajian yang dijalankan oleh Bahagian Psikologi dan Kaunseling 2018 menunjukkan 4.4% guru mengalami tekanan pada tahap sederhana tinggi. Okey, yang ni dia punya program, yang ni yang lepas. Okey, ni lepas.
Yang ni jumlah penglibatan warga KPM bagi program #3A 2019 yang lalu. Okey, tajuk literasi kesedaran kesejahteraan psikologi tahun 2021. Yang baru punya, bagi yang baru. Yang baru tadi yang Kak Eva bagi gambar ni. Okey, saya baca sementara paparan nak keluar. Saya baca tajuk dia bulan Mei nanti kesihatan mental. Kejap lagi saya akan menerangkan apa dia kesihatan mental dan contoh-contohnya. Bulan April kita bulan Jun, bulan 6 kita ada 3 memahami tekanan, 8 cara tangani tekanan dan teknik relaksasi deep breathing. Okey, itu bulan Jun. Bulan Julai kita ada teknik relaksasi butterfly hug dan urutan 5 jari. Ni di paparan tuan-tuan dan puan-puan Bulan Ogos kebimbangan resah yang memudaratkan. Bulan September, kemurungan, derita dalam senyap. Bulan Oktober, psikologi menghadapi bencana alam. Dan bulan November, memahami krisis dalam kehidupan dan mengurus krisis. Itu tajuk-tajuk dia yang kami akan bagi nanti dan kami akan tayangkan juga di skrin ini. Sekejap tuan-tuan dan puan-puan dia ada technical sikit. Okey, penilaian program pun nanti kami akan bagi. Baik, saya akan masuk kesihatan mental. Tajuk yang ni, psikopendidikan. Okey. Kesihatan mental, kalau kita lihat yang seperti saya katakan tadi, dia macam juga kesihatan fizikal yang perlu dijaga. Contohnya emosi kita, tekanan kita. Okey, apakah kesihatan mental? Kesihatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyedari potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan produktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Itu dia kesihatan mental. Kita sedar yang kita boleh, kita ada potensi, kita boleh menyumbang kepada masyarakat. Okey, kesihatan mental juga merujuk kepada cara kita berfikir, merasa dan cara kita bertindak. Cara kita berinteraksi dengan orang lain, cara kita menghadapi masalah dan mengatasinya. Kalau orang yang kesihatan mentalnya terjejas, cara dia berfikir, cara dia berinteraksi dengan kita pun kita nampak berbeza. Kita nampak dia tidak ceria, dia murung, dia risau, dia bimbang lebih. Cara kita menghadapi masalah dan mengatasinya, itu kesihatan mental. Kalau kita yang sekarang ni yang hebat, tahniah kepada semalam saya dengar macam-macam, Puan Siti Khadijah, Puan Zalina, Cik Osman sendiri, tahniah kepada semua penerima-penerima APC. Itu cara kita menghadapi masalah dan mengatasinya dengan baik, cemerlang dan kita layak mendapat anugerah tersebut. Kesihatan mental adalah penting, penting untuk kita jaga kesihatan mental kita. Sesuatu yang dilalui oleh semua orang, semua orang ada kesihatan mentalnya. Kalau yang tak jaga nanti yang dia sakit tu. Berterusan. Sebahagian daripada fitrah manusia, sesuatu yang perlu dijaga
Ada positif dan negatif. Boleh berubah, kompleks, benar. Kesihatan mental bukan tanda kelemahan. Yang kita selalu sebut bila kesihatan mental kita anggap sakit mental. Kesihatan mental lain, sakit mental lain, gila pun lain. Okay. Kesihatan mental bukan memalukan. Kesihatan mental bukan segala yang diminda. Selalunya negatif. Sesuatu yang anda pilih, sesuatu yang perlu difikir hanya apabila berasa tertekan. Bukan terma gila, kan? Saya kata tadi kesihatan mental ni bukan gila. Tetap dan palsu. Isu kesihatan mental, kemurungan. Bila kita sedih, kemurungan kalau kita sedih yang berpanjangan tau tuan-tuan. Bukan hari ini kita sedih, esok kita dah kembali ceria. Itu bukan kemurungan, itu hanya orang kata kesedihan. Kalau kemurungan ni dia berpanjangan selama 2 minggu. Dikatakan oleh pakar kesihatan, mengatakan kalau kita sedih, termenung, susah hati selama berlarutan selama 2 minggu, itu dikatakanlah kita kemurungan. Cantiknya kita pergilah jumpa doktor, ambil kalau perlu makan ubat, ikut nasihat doktor. Okey, isu yang seterusnya kecelaruan kebimbangan umum. Kecelaruan panik, setengah orang dia orang sebut apa panic attack. Kecelaruan obsesif kompulsif, kecelaruan stres selepas trauma, gangguan tidur. Itu dikatakan isu kesihatan mental. Kita tak terganggu tidur kan? Sedap saja tidur. Alhamdulillah. Kenapa kesihatan mental penting? Membentuk identiti diri, mencapai potensi diri, persediaan hadapi cabaran alam dewasa. Ini untuk anak-anak murid kita. Yang kedua, menjamin gaya keibubapaan yang efektif, keharmonian dalam perkahwinan. Taklah kita selalu naik angin di rumah, stres. Yang ketiga, menangani cabaran di rumah dan tempat kerja. Yang keempat, mencapai cara bekerja yang sihat dan seronok, memupuk hubungan dengan rakan sekerja, meningkatkan produktiviti. Dan yang kelima, membolehkan berdikari, meningkatkan kualiti hidup. Kenapa itu penting kan kesihatan mental? Itulah marilah kita jaga kesihatan mental kita Tanda-tanda masalah kesihatan mental. Letih, lesu, hari-hari letih, lesu yang berpanjangan. Kerisauan yang melampau, anxiety, dia bimbang itu, bimbang ini, risau itu, risau ini. Kalau tuan-tuan ada tanda-tanda kecil, marilah kita buat. Nanti kami ajar teknik-teknik relaksasi, teknik-teknik memahami tekanan dan sebagainya. 3, perubahan selera makan. Alhamdulillah kita makan lalu Cikgu Yunus bagus. Walaupun puasa makan lalu. Okey, yang kelima, berfikir, bercakap tentang bunuh diri. Ada klien kami yang WhatsApp. Saya rasa saya tidak dihargai, saya rasa saya tidak berguna lagi di sekolah ini, saya ingin terjun. Nasib baiklah sekolah dia tu tak tinggi. Dan cepat-cepat saya telefon dia, jumpa dia, alhamdulillah dapat mengawal keadaan. Alhamdulillah. Yang keenam, kurang minat terhadap aktiviti harian. Yang ketujuh, tingkah laku agresif, nak mengamuk saja. Yang ke-8, mudah marah, sikit-sikit marah, silap sikit marah. Okay, next. Okay, kesihatan mental versus penyakit mental. Ini kita tengok kesihatan mental yang di sebelah kiri. Nilai kendiri yang tinggi, boleh berdikari, kemahiran pengurusan yang cekap, pandangan yang positif,
pemikiran rasional, bersungguh-sungguh. Itu yang kesihatan mental yang baik. Tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya kagumi pengetua dan guru besar yang ada ciri-ciri yang ini. Baik, kita lihat pula, itu kesihatan mental baguslah. Grade A, dia kesihatan mental. Kita lihat yang sebelah kanan pula, penyakit mental, penilaian kendiri yang rendah, selalu merendah diri, selalu menyalahkan diri. Kebergantungan, dia dah tak boleh nak berdikari. Tiada gaya tindak. Kalau dia ada masalah, gaya tindak dia lemah, dia tak pandai, dia tak boleh menguruskan diri. Tidak bersemangat, pemikiran yang tidak logik, tiada motivasi. Itu penyakit mental. Mereka dah tak boleh berdikari. Mereka kebergantungan, terpaksa orang lain yang uruskan hidup mereka. Next. Apa yang tidak sepatutnya anda kata untuk membantu rakan kerja yang menghadapi masalah kesihatan mental? Apa yang tidak sepatutnya kita kata kalau ada kawan-kawan kita nampak murung, sedih. Okey, yang pertama, tak payahlah kesian dengan diri sendiri. Alah, bukannya teruk sangat pun. Perasaan kau je tu. Fikir positiflah. Kami memang dah tahu masalah kau. Janganlah minta perhatian. Kau pun ada salah juga. Aku okey je, takkan kau tak boleh. Kita jangan bezakan kita dengan dia. Kita sihat mental, kita kuat. Dia tak kuat. Jangan kita kata, aku boleh je, aku okey je, takkan kau tak boleh. Okey, next. Selalunya boleh jadi gila tau. Bersungguh-sungguhlah. Aku tengok kau okey je. Kau tidur je. Esok okey lah tu. Bagaimana Jaja, ni nama dia Jaja, Nur Jaja. Bagaimana Jaja membantu rakan kerja yang menghadapi masalah kesihatan mental? Satu, bagaimana Jaja boleh bantu untuk sejahtera? Bagaimana Jaja boleh bantu untuk sejahtera? Dua, Jaja akan bantu kamu melalui semua ini. Segalanya akan baik. Jaja sudi mendengar. Kita pasti boleh menghadapinya. Kata-kata yang semangat, yang positif. Ada apa-apa yang Jaja boleh bantu memudahkan kerja anda? Ambil masa untuk kamu lalui. Bagaimana Jaja boleh bantu sebagai satu pasukan? Beritahu sahaja Jaja jika kamu memerlukan. Jaja sedia membantu. Jaja dapat merasai perasaan yang kamu sedang lalui. Terima kasih kerana sudi berkongsi dengan Jaja. Jom Jaja tolong cari bantuan profesional. Jaja sentiasa ada untuk kamu. Okey, di sini ada 9 cara Jaja meningkatkan kesihatan mental. Satu, makan makanan yang sihat dan seimbang. Dua, berhenti sebentar daripada teknologi dan media sosial. Kadang-kadang kita pening, sakit kepala dengan media sosial, kita berhenti sekejap. Off-kan ke, cabut bateri ke. Tiga, libatkan diri dengan senaman sekurang-kurangnya 30 minit sehari. Dalam tajuk-tajuk ini pun ada tajuk senaman. Empat, tulis 3 pencapaian setiap hari. Contohnya pencapaian hari ini, pencapaian hari ini. Aku boleh memberi senyuman yang manis kepada sahabat-sahabat ataupun anak-anak buah. Aku boleh datang awal bekerja. Aku bangun dengan bersemangat. Contoh kalau petang nanti lagi banyaklah pencapaiannya. Yang kelima, pastikan tidur yang cukup. Kita dah warga-warga emas ni, tidur biarlah cukup. Tidur awal tak apa. Okey, 6, kongsi perasaan dengan rakan atau keluarga. 7, luangkan masa untuk diri sendiri. 8, cabar pemikiran negatif. Dan 9, fokus kepada masa kini. Yang lepas, biarlah lepas sudah menjadi kenangan. InsyaAllah kami kongsikan juga ni dalam grup, grup MPSM dan juga grup MGB.
ya, supaya tuan-tuan ada panduan lagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk tajuk kesihatan mental dah selesai, akan disambung oleh Puan Evarina dengan tajuk-tajuk berikutnya. Ini sebagai panduan untuk tuan-tuan dan puan-puan menjalankannya di sekolah masing-masing. Itulah kata tadi, dalam waktu ladap boleh, dalam kita punya penguata, morning prayer, kalau sekolah ada buat morning prayer lagi, kalau kita ada meeting, kita ambillah 15 minit untuk berkongsi information ini. Okey. Terima kasih dari saya, akan disambung oleh Puan Evarina. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kita bertemu hari ini ya untuk penerangan tentang program #3A. Konsep dia mudah sahaja, ringkas, padat, bahan semua kami akan berikan dalam grup. Dan yang penting wajib disampaikan hanya oleh pengetua atau guru besar, dan kalau PGB ada urusan boleh di handover kepada penolong kanan sahaja, PK pentadbiran, PK HEM atau PK Koko, tapi tidak boleh disampaikan oleh guru kaunseling ya. Kalau nak minta tolong guru kaunseling mungkin dari segi pemahaman konten ataupun untuk mengisi laporan pada setiap bulan. Boleh juga minta bantuan daripada SU Ladap ya. Maksudnya di sini Kementerian Pendidikan Malaysia mahukan dan percaya hanya ketua jabatan, pengetua, guru besar yang paling layak untuk menyampaikan tajuk-tajuk ini. Okey, saya akan menyusul kepada tajuk bagi bulan 6. Okey, bulan 5 tadi maksudnya bulan 4 ni kami buat penataran. Bulan 5 tuan-tuan dan puan-puan akan memberi tajuk kesihatan mental yang telah pun disampaikan oleh Haji Mat Sabri tadi. Okey, kita akan bagi tajuk yang untuk bulan 6 iaitu kita ada teknik relaksasi, kita ada butterfly hug dan juga kita ada bulan 8 cara menangani tekanan dan juga memahami tekanan. Okey. Jadi sementara pegawai teknikal saya sedang menguruskan, yang pasti tuan-tuan dan puan-puan, kami sangat berharap janganlah merasakan ini sesuatu yang membebankan kerana sangat simple dalam contact time ya. Yang penting ada catatan. Okey, kita pergi ke tajuk yang pertama, memahami tekanan. Okey, memahami tekanan yang itu tu. Bawah. Ya. Okey. Baiklah, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan tak ada masalah untuk memberi penjelasan tentang tajuk ini kerana di samping kami akan memberi penerangan, tuan-tuan dan puan-puan juga boleh membaca menggunakan slide yang telah pun disediakan. Okey. Untuk tajuk yang bulan 6 ini, memahami tekanan, sebagaimana yang kita ketahui dan saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan sebagai ketua jabatan selalu melihat anak buah merasa stres ya. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan juga mengalami stres. Of course lah kan, bukan senang nak jadi ketua jabatan. Memang saya respect lah kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, tahniah ya. Jadi apabila tuan-tuan dan puan-puan memberi penerangan kepada anak buah, jelaskan tentang apakah itu stres secara lebih kurang. Tak payahlah baca satu-satu kan. Kalau kita tengok kat sini, stres ni akan, jika seseorang itu stres yang keterlaluan, sebab stres ada dua ya, stres yang baik, stres yang tak baik. Jadi stres yang baik sebenarnya boleh mendorong ke arah orang itu bermotivasi, berbanding dengan stres yang negatif akan menyebabkan seseorang itu tidak bersemangat dan juga menunjukkan ciri-ciri yang tidak sepatutnya. Kalau kita tengok kat sini, stres menyebabkan individu memerlukan keupayaan dan cara untuk menghadapinya. Okey.
Dan apa lagi bila kita nak cerita tentang stres? Stres ni kita boleh tengok dari segi emosi dan fizikalnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok cikgu-cikgu yang tak dapat mengawal emosi, ya, sesuatu berlaku yang tidak normal, ya, kerana stres ini merupakan cabaran emosi yang tidak dapat dipisahkan. Semua orang stres, ya. Tidak ada orang yang tidak stres. Jadi dia berlaku akibat perubahan dalaman dalam diri dia. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok slide di hadapan ini, adakah stres sesuatu yang bahaya? Stres tidak bahaya. Sebagaimana saya sebut tadi, ada dua jenis stres. Ada stres rendah, hasil kerjanya juga rendah kerana kurangnya motivasi, ya. Stres di peringkat sederhana adalah yang paling baik kerana dia akan menunjukkan motivasi dan perkembangan. Kalau langsung tak stres, kita akan berada dalam comfort zone, ya. Jadi yang bagusnya kita boleh mengawal stres tersebut. Bila stres berada di peringkat tinggi, seorang itu akan mengalami tekanan dan menunjukkan tanda-tanda stres. Tanda-tanda stres yang kita nak tahu apakah dia tanda-tanda stres tu, ya. Jadi ada 3 jenis stres yang tuan-tuan dan puan-puan kena jelaskan kepada anak buah, iaitu kita ada acute stress, stres yang kecil tapi paling banyak dialami. Ini dekat tempat kerja semua ada. Sebagai isteri, sebagai mak, sebagai bos, ya, dan cikgu-cikgu sendiri. Kadang mereka tak sedar, mereka pun stres. Tapi benda ni biasa, ya. Episodic stress, maksudnya kerap berlaku, sering dilihat dalam individu yang meletakkan matlamat yang tidak realistik. Contohnya, okey, aku nak capai ni, tetapi tidak realistik. So dia akan mengalami episod stres dia. Contohnya, katakanlah dia nak sesuatu yang tidak logik akal, yang dia mampu dicapai oleh dirinya. So bila dia tak dapat mencapai, so dia akan merasa stres. Dan yang paling kita bimbangkan, ya tuan-tuan dan puan-puan, adalah chronic stress, ya, bersifat bahaya dan tidak sihat. Stres yang berterusan, macam Haji Mat Sabri sebut tadi, dia akan mengalami satu episod yang panjang. Contoh, bila kita tengok seorang cikgu tu stres, episod sebelumnya contoh dia putus cinta. Putus cinta rasa stres nak terjun bangunan. Tapi sebenarnya putus cinta itu hanyalah satu turning point dia yang akhir. Tetapi dia mesti ada episod-episod yang terdahulu, mungkin daripada kecil, yang berpanjangan, yang akhirnya dia climax dan tak boleh kontrol lagi. Okey, itu maksudnya, ya. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, di hadapan ni saya yakin dan percaya tuan-tuan semua pun dah biasa dengar punca stres tu sebab diri sendiri, persekitaran dan juga cara hidup. Dan kadang-kadang gaya cara kita hidup pun akan menyebabkan kita berasa stres. Okey. Bila tuan-tuan dan puan-puan menunjukkan slide ini kepada anak buah, minta diorang cek ada tak mereka menghadapi tanda-tanda yang mereka sedang mengalami stres. Ramai orang di luar sana tidak perasan dan tidak sedar mereka sedang mengalami tanda-tanda yang dipaparkan di skrin sekarang, ya. Nampak macam simple, kering mulut, gementar, nampak ada, kita ada semua tu, kan? Tetapi katakanlah hari ni kita mengalami tandanya, bila kita buat aktiviti yang menyeronokkan, besok dah okey, maksudnya okey lah, maksudnya coping skill tuan-tuan dan puan-puan sangat bagus. Okey, itu maksud dia, tanda-tanda. Okey, itu dari segi fizikal dan juga emosional. So apakah yang akan terjadi sekiranya saya tidak ambil berat tentang masalah stres? Ini yang penting. Ramai manusia di luar sana, termasuklah PGB, saya sendiri, semua orang, sebab semua orang mengalami stres. Jika kita biarkan, dia akan memberi kesan yang teruk dalam jangka panjang, ya. Dan tuan-tuan dan perempuan sebagai KJ kena peka melihat anak buah, ada yang mudah letih. Kalau yang sikit-sikit, bos saya letih lah bos, tanya awak ni ada tanda-tanda stres ni, atau yang bawah tu hilang semangat, burn out. Baru-baru ni baru keluar result APC kan, tak mustahil. Ada anak buah kita yang hilang semangat, kita rasionalkan dia, kita panggil dia. Itulah kehebatan PGB yang KPM percaya. That's why hanya pengetua dan guru besar saja yang boleh bagi tajuk ini, ya. Okey, apa yang perlu saya lakukan untuk mengurangkan stres? Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh share kepada anak buah, okey? Mereka perlu menerima kenyataan dan pertama sekali kena kenal pasti punca, ya, apa punca, dan pelajari teknik dan pengurusan stres, ya. Sekiranya tak ada perubahan dan selepas 3 minggu amalkan teknik dia, kenalah jumpa pakar, ya. That's why nanti di hujung nanti kami akan berkongsi tentang bagaimana tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk guru dan staff. Alright. So seterusnya, okey, saya dah habis tajuk yang ini, iaitu tajuk memahami tekanan. Okey, bulan 6 ada 3 tajuk, ya tuan-tuan. Ini tajuk yang pertama, tapi yang kedua, yang ketiga ni kita akan paparkan video, ya. Video tentang kita ada teknik relaksasi.
Okay, relaksasi deep breathing. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, tunjukkan saja video ini kepada anak-anak buah bagaimana mereka boleh melakukan teknik deep breathing ya. Okay. So ini adalah teknik deep breathing. Tuan-tuan paparkan saja. Kita tengok sama-sama. Okey, tuan-tuan. So ini adalah tajuk deep breathing. Okey, tajuk deep breathing ini sebenarnya bila kita tak pernah buat, kita akan rasa macam betul boleh ke ya? Sebenarnya memang mengikut kajian, teknik deep breathing adalah teknik kita menyusun pernafasan kita. Okay, ada yang masa saya dah jimat belajar kursus NLP di Indonesia, pakar tu memberitahu kepada kami apabila kita menyusun pernafasan kita berarti kita sedang menyusun kehidupan kita. Itu sharing daripada sifu kami lah. Okey, jadi tuan-tuan tunjukkan saja dan kalau boleh ketika contact time tu buat paparkan video ini dan minta buat beramai-ramai. Okay, berdiri, letak tangan di dada dan di perut, tarik nafas, perut kembung ya. Kepada tahan and then lepaskan. Buat 3 kali. Setiap kali rasa stres dan tertekan, buat teknik deep breathing. Okay. Seterusnya saya akan beralih kepada 8 cara menangani tekanan. Juga ada video. Kita saksikan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ni, jika tuan-tuan dan puan-puan tengok kan, kebanyakan yang dipaparkan dalam 8 cara menangani tekanan adalah berkaitan dengan keluarga ya, keluarga, senaman, bercuti. Maksudnya di sini tuan-tuan boleh sentiasa mengingatkan anak-anak buah, kerja-kerja juga, keluarga jangan lupa ya, kerana keluarga adalah support system yang sangat penting. Biasanya kalau di rumah bermasalah, dia akan dibawa ke tempat kerja. Namun ada juga yang dia boleh asingkan benda tu bagi orang yang coping skill dia tinggi ya. Okey, so senang saja, video tadi pun 1 minit 31 saat sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan paparkan video, okey, tanya anak buah apa komen,
apakah salah satunya macam ada interaksi. Yang penting sebenarnya tujuan KPM adalah memberi kepercayaan kepada PGB untuk share perkara-perkara berkaitan dengan kesihatan mental, kerana mengikut kajian mulai tahun 2020 ya, dah lepas ya, penyakit mental adalah penyakit yang kedua di dunia ya, selepas sakit jantung. Betapa pentingnya ilmu ini untuk kita sebarkan kepada anak buah. Okey, itu bulan 6 ya tuan-tuan dan puan-puan, ada 3 tajuk. So saya beralih kepada bulan 7, 1 tajuk sahaja, iaitu teknik relaksasi butterfly hug dan juga urutan jari. Maksudnya ada 2 lah, juga saya suka bentuk video lah, kita tengok dulu butterfly hug ya. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah contoh teknik butterfly hug. Teknik ni bukan kami yang cipta ya tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah mengikut kajian. Okey, macam yang tadi teknik deep breathing, yang ini adalah teknik butterfly hug. Boleh minta cikgu-cikgu sebelum mula mesyuarat, okey buat, so nanti bila report dah buat ke just tulis tarikh bila, sebab report nanti hanya diberikan link sebulan sekali, sangat mudah. So tuan-tuan dan puan-puan jangan risau ya, jangan rasa report tu panjang, tak ada, just klik je, bila buat ada catatan, okey settle Okey, yang kedua dalam bulan 7 juga adalah tentang urutan 5 jari. So nak mudah kita tunjuk video juga ya, silakan. Okey, itu dia teknik urutan 5 jari. Jadi saya mencadangkan tuan-tuan dan puan-puan, jadikan ini sebagai satu budaya di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin sebelum mesyuarat, selepas ni semua wajib buat deep breathing. Sebelum mesyuarat kita buat butterfly hug. Sebelum mesyuarat kita picit-picit jari, urutan 5 jari. Kan seronok jadi satu budaya ya. Kerana bila mula-mula kita rasa macam pelik, tapi bila dah jadi budaya, semua akan okey.
alright. So saya beralih kepada bulan 8 yang tuan-tuan dan puan-puan kena kongsikan kepada anak buah ialah bagi tajuk kebimbangan resah yang memudaratkan. Okey. Saya dan Haji Mat berurusan dengan ramai guru dan saya rasa bukan di sini saja, di seluruh dunia orang dalam keadaan kebimbangan. Jadi macam mana Ketua Jabatan nak overcome perkara ini dengan anak buah. Dan ada juga PGB sendiri yang berasa risau, itu normal lah sebab kita manusia ya. Tapi macam mana kita nak handle dan apa sebenarnya kebimbangan? Jom kita lihat. Okay, ini adalah slide bagi bulan 8 yang bertajuk kebimbangan resah yang memudaratkan. Okey. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kebimbangan ni adalah bagaimana kita bereaksi minda kita terhadap tekanan. Ada orang dia mendapat satu masalah, dia boleh handle. Tapi ada orang tak boleh. Bila tak boleh dia jadi bimbang. Ya. Contoh Nazir nak datang memantau, dia sangat bimbang ya. Guru besar nak melihat pengajaran, nak buat pemantauan ataupun nak buat penilaian. Ada guru yang sangat bimbang sampai terketar-ketar. Tapi ada yang relax sahaja. Itu maksudnya dia mengalami kebimbangan. Okay? Kalau tuan-tuan tengok tahap dia adalah tak sama ya. Tetapi bagi mereka yang menderita golongan kegelisahan, rasanya jauh dari normal dan boleh melemahkan sepenuhnya. Maksudnya selepas ini, kalau kita tengok ada staff kita yang bimbangnya berlebihan, macam Haji Mat cakap, kita tak boleh kata, relax lah, itu pun kau nak bimbang. Jadi cikgu dah berapa tahun lah contoh ya. Rupa-rupanya anak buah kita ada mengalami simptom kebimbangan. Alright. Jadi seterusnya ya, jenis-jenis kebimbangan. Ada beberapa jenis kebimbangan yang perlu tuan-tuan dan puan-puan kongsikan. Okey, apakah dia itu? Yang pertama, anxiety disorder. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengar anxiety disorder. Tetapi adakah dengan mudah kita nak kata, aku ni ada anxiety disorder ataupun kaunselor yang boleh describe? Dia tak boleh. Yang boleh memberi describe ini hanyalah psikiatris. Namun sebagai ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengenal pasti tanda-tanda yang ada pada anak buah. Okey, cuba kita tengok. Gangguan kebimbangan, gangguan kegelisahan oleh ciri umum ketakutan berlebihan. Keywordnya di sini adalah berlebihan. Sebab kebimbangan, semua orang ada kebimbangan. Cuma kalau dah sampai tahap anxiety disorder, iaitu ia bimbang akan ancaman masa depan ya, boleh memberi kesan pada tingkah laku ya. Di mananya tindak balas emosi terhadap ancaman yang dirasakan ataupun nyata. Maksudnya dia terlalu bimbang. Okey, kadang-kadang sampai satu orang tu nak melintas titi pun bimbang ni kan patah pula jambatan ni. Contoh, ni kalau jumpa guru besar ni mesti kena marah. Contoh, anxiety disorder pada pemikiran dia. Padahal tak ada apa pun. Guru besar senyum aja, tak ada masalah. Okey, seterusnya ya, berkaitan dengan obsessive compulsive disorder. Mungkin tuan-tuan pernah dengar, kita panggil OCD. Ya, pernah dengar OCD? Dia berkaitan dengan pemikiran obsesif yang mengganggu. Misalnya, mungkin tuan-tuan dan puan-puan tengok anak-anak buah, ada yang terlalu partikular tentang kebersihan ya. Salah apa, saya ada jumpa seorang makcik tu, dia akan menyapu sampah di rumah dia, satu daun datuk pun tak boleh. Kan kalau dia lap, susun kursi, orang gerak sikit pun tak boleh. Ya, maksudnya kalau dia dah susun barang-barang kat rumah tu, semua pandang ke depan. Sengit sikit je tak boleh ya. Maksudnya kalau sampai begitu teliti, dia mungkin mengalami OCD ya, tentang ukuran badan ya, dia terlalu partikular. Bila orang cakap dia something-something, dia mulalah risau ya. Dan tingkah laku ini dilakukan untuk mengurangkan kegelisahan berkaitan dengan pemikiran obsesif, keterlaluan ya, melampaulah cerita kiranya maksudnya ya. Okey, yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, trauma and stressor related disorders. Okey, kita belajar term-term disorder ya. Okey, ini adalah gangguan kecemasan yang berkaitan dengan trauma dan stres berkaitan dengan pengalaman trauma. Contohnya, sekiranya anak-anak buah tuan-puan ya, ada yang tiba-tiba kematian tidak dijangka, suami dia meninggal, anak dia ke, isteri dia ke, ya, ibu bapa, aksiden kereta atau dia mengalami gangguan seksual. Ini perkara yang perlu diberi perhatian ya. Kalau sekiranya berlaku isu gangguan seksual, ini juga mungkin kita tak tahu kan, rupanya ada berlaku gangguan seksual dalam kalangan anak buah kita. Ataupun ada yang baru bercerai ya, dan dia anak buah tuan-tuan dan puan-puan mungkin sedang mengalami trauma dan stresses related disorder ya, dia trauma dengan apa yang berlaku. Dan biasanya trauma ni dia katakan trauma apabila apa yang berlaku dia tak boleh handle lebih daripada 6 bulan. Dia masih lagi teringat perceraian, tak boleh move on ya. Itu yang boleh menyebabkan dia trauma. Okey, apakah punca-punca kebimbangan ini?
Okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh berkongsi kepada anak buah. Yang pertama disebabkan kehadiran lebih daripada satu gangguan. Dalam pendek kata, jatuh di tipe tangga. Dah lah sakit diabetes, sakit berjangkit sekarang ni kan kita dalam keadaan COVID-19 ni, itu boleh juga menyebabkan kebimbangan. Gangguan mental yang cenderung menunjukkan komorbiditi merangkumi makan tak selera, terfikir-fikir nak keluar pun takut, sana sini dia nampak kuman kan, ataupun dia macam dia trauma tengok lelaki-lelaki semua kejam, perempuan semua curang, okay, dia akan rasa benda gangguan-gangguan itu menyebabkan dia bimbang untuk menjalinkan perhubungan. Okay. Yang kedua sebabnya adalah mungkin disebabkan genetik, ya. Tapi tak semua penyakit mental ni ada kaitan dengan genetik, namun dia adalah salah satu punca kepada kebimbangan. Mungkin mak dia ke ayah dia, ya. That's why kalau KJ dapat mengenali anak buah dengan lebih rapat tentang latar belakang keluarga, memang mantap, ya. Okay, seterusnya adalah persekitaran. Kadang-kadang persekitaran yang menyebabkan dia bimbang. Kalau kita tengok kat situ termasuk kesulitan, penderaan seksual, fizikal, emosi, kadang-kadang di tempat kerja, ya. Ada dalam, kita tak tahu kan, kadang guru senior memberi satu tindakan ataupun perlakuan yang menyebabkan guru baru ni rasa bimbang, mungkin juga faktor persekitaran, ya, ataupun guru datang ke sekolah baru, mungkin juga dia bimbang, ya. Okay, dan seterusnya faktor kesihatan. Keadaan kesihatan yang kronik juga meningkatkan risiko dia berasa bimbang, bila dia tahu dia kanser, ya. Bila tuan-tuan dan puan-puan mempunyai anak buah yang sakit kronik, ya, sebenarnya mereka bimbang, ya. Mereka bimbang. Jadi kita bagi sokongan emosi kepada mereka. Dan juga disebabkan juga gaya hidup. Okay, gaya hidup, penggunaan tembakau, mana anak-anak buah yang isap rokok, okay, yang kuat minum kopi, yang berlebihan pun boleh meningkatkan kegelisahan. Okay. Dan juga faktor demografi. Dan seterusnya adalah bagaimana mencegah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca di sini yang telah pun saya fikir telah diterangkan oleh Cik Mak Sabri tadi. Relaksasi yang teknik macam deep breathing pun juga salah satu teknik relaksasi positif, makan seperti yang ada di skrin. Macam mana nak mencegah. Okey, hashtag 3A tu adalah sedar, peka dan tindak. Maknanya alert, action, okey, dan juga sedar, peka dan tindak. Okey. Jadi maksudnya dekat sini, tuan-tuan boleh baca kat sini, saya tak nak baca banyak sangat kat sini, kenal pasti punca, itu yang penting. Kenapa anak buah kita bimbang? Dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan sendiri pun bimbang juga, ya. Okey. Jadi kita lihat perbezaan antara kerisauan dan kebimbangan. Okey, kerisauan rupanya tak sama, ya. Risau, reaksi normal. Kebimbangan ni berlaku tiba-tiba, kan. Nampak macam sama, ya. Okey. So tuan-tuan boleh tengoklah kat sini bagaimana dia membezakan risau dan kebimbangan. Okay. So kalau kebimbangan ini, ciri-ciri yang pertama ni apa yang Jaja rasa apabila bimbang. Ini adalah yang akan dirasai oleh anak buah tuan-tuan dan perempuan. Kan? Dan juga tuan-tuan sendiri dan kita lah senang cerita ciri-ciri kat situ. Kemudian bagaimana dia nak mengatasi kebimbangan. Macam tadi tu mengawal pernafasan yang deep breathing tadi tu dan fokus kepada aktiviti harian dan juga bersenam perlahan ke rentak kerja. Perlahan ke rentak kerja ni maksudnya bukanlah lepas ni kerja slow, bukan ni tuan-tuan perempuan, maksudnya ada kan satu hari tu kerja datang menimpa-nimpa, so kita pause sebentar, berhenti sejenak, sandar, buat deep breathing. Itu tujuannya kami berkongsi tentang deep breathing ni, ya, berhenti sebentar, maknanya bertenang, jangan sana nak pegang, sini nak pegang, sana, itu yang kita jadi stres, ya. Kita bertenang, tenang is good. Okay, so kita dah selesai tajuk bagi bulan 8, jadi saya akan beralih ke bulan 9. Tuan-tuan dan puan-puan jangan bimbang, ya, kerana slide ni semua kami akan berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, untuk bulan 9, 10, 11, saya rasa saya akan pergi laju kerana selepas ni kami akan memberi penerangan kepada di bahagian mu'alim. So kita ada bagi berapa minit? 5 minitnya, so saya akan pergi sangat laju, ya. So bulan 9 adalah tajuknya kemurungan derita dalam senyap. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak memahami term-term dalam ni, bolehlah minta bantuan guru kaunseling untuk memberi kepahaman. Bukan diorang yang beri penerangan tau tuan-tuan dan puan-puan. Yang layak hanya guru besar, penolong kanan, pengetua sahaja, ya. GPK tidak boleh memberi penerangan ini. Okey. Kemurungan derita dalam senyap. Tadi kebimbangan, ya. Ini berkaitan dengan kemurungan. Ada sebab-sebab kemurungan, sebab baka, sebab persekitaran. Mungkin anak buah mengambil ubat dan juga corak pemikiran. Kadang-kadang dia fikir
bos tak sayang dia, lepas tu dia sendiri buat penarikan, dia sendiri murung ya. Okey, kalau tuan-tuan tengok juga penyebab kemurungan, dia baru lahirkan anak pun murung, tuan-tuan dan puan ya. Kehilangan orang ya, dan tanda-tanda, ini yang penting, kita tengok tanda-tanda dan gejala dia. Tanda-tanda dia kalau tuan-tuan tengok sekali lalu dekat sini, ada tak berlaku dalam kalangan anak buah? Okey, ada banyak ni. Rasa lebih baik mati, suka buat keputusan ya, cemas ya. Dan siapa sebenarnya yang berisiko untuk mengalami kemurungan? Okey, kalau tuan-tuan dah tengok kat sini, dia akan benda tu akan repeat ya, macam tuan-tuan dan puan-puan yang telah kami kongsikan sebentar tadi. Pernah mengalami ataupun faktor genetik ataupun dia sakit ya, diorang pun berisiko perceraian, masalah rumah tangga, tekanan di tempat kerja. Itulah sebabnya doktor pengarah memperkenalkan stress free organisation, kerana tekanan di tempat kerja boleh membawa ke arah kemurungan. Okey. Dan seterusnya pernah mengalami pendarahan dan sebagainya. Okey. So ini adalah kesan-kesan sampingan yang tadi telah kita kongsikan, dan bagaimana untuk mencegah kemurungan ini. Okey, kalau tuan-tuan tengok ada banyak cadangan, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh go through one by one dengan anak buah. Alright. So tajuk yang ke-10 adalah psikologi menghadapi bencana alam. Okey, saya rasa saya sangat laju, tapi jangan risau, jangan bimbang kerana slide yang ada kalau tak faham boleh tanya kami berdua ataupun guru kaunseling. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan krisis bencana alam dan kesejahteraan psikologi. So dia akan menerangkan tentang konsep-konsep. Jadi oleh yang demikian, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sebelum memberi penerangan kepada anak buah, kenalah membaca apakah yang dimaksud dengan setiap slide ini ya. Definisi bencana, okey. Macam mana kejadian bukan bencana, dia ada dua. Bencana alam, bencana industri, dan juga kemalangan ya, pelanggaran. Ada banyaklah kejadian-kejadian bencana. Okey, itu berkaitan dengan bencana. Okey. Seterusnya kita pergi bulan 11. Memahami krisis dan mengurus krisis. Okey, bulan 11 ada dua tajuk. Tadi bulan 10 psikologi menghadapi bencana alam. Okey, bulan 11 kita akan bagi tajuk memahami krisis. Okey, ini adalah krisis ya. Krisis ni apabila kita melihat anak buah tuan-tuan dan puan-puan sedang berhadapan dengan masalah yang tidak dapat diselesaikan olehnya. Selalu kita dengar krisis identiti kan, tapi ini adalah masalah-masalah seperti sakit berpanjangan, perhubungan ya. Dan ini adalah definisi apabila seseorang itu sangat sukar dan melebihi kemampuan dia, tak boleh nak handle benda tu. So berlakulah krisis dalam diri dia. Kan, macam kita orang yang normal, kita boleh handle. Contoh, ada orang bercerai dia relax je, ada orang bercerai tak boleh sebab dia memang hidup dia adalah pasangan dia. So tanpa pasangan dia, dia rasa hidup tak berguna, dia sedang mengalami krisis ya. So kategori krisis ada dua, yang boleh diramal dan tak boleh diramal. So ini adalah jenis-jenis krisis. Krisis perkembangan ya, dalaman diri dia ya. Dia juga boleh disebut sebagai krisis-krisis yang tak sengaja. So kita tengok macam ni, kita tak sangka anak buah kita yang dulu sihat, tiba-tiba aksiden, tangan putus, sebab lihat suami terlantar. Jadi bila kita melihat anak buah kita, pasangan mereka atau anak-anak atau ibu bapa mengalami satu malapetaka, mereka sedang mengalami krisis. Okey, seperti mana yang Tuan Haji Ahmad dia sebut tadi, lebih ramai orang yang bunuh diri sekarang ni ya. Dan sebenarnya krisis-krisis ini perlu ditangani. Kalau tuan-tuan dan puan-puan melihat sesuatu tentang anak buah, cuba panggil. Kalau tak boleh handle, rujuklah kepada kami. InsyaAllah kami cuba membantu ya. Okey, tajuk yang terakhir iaitu mengurus stres. Dalam bulan 11 ada dua tajuk. Mengurus krisis ya, mengurus krisis. Bulan 11 ni kita bercakap tentang krisis sahaja. Okey, mengurus krisis. Yang ini dia akan cerita tentang punca-punca krisis. Okey, kita boleh lihat ini dalam diri kita dan anak buah kita. Adakah mereka sedang mengalami perkara-perkara ini? Seperti banjir, kemalangan ya. Dan kesan krisis ini akan memberi efek kepada kesihatan mental. Okey. So kita nak share, tuan-tuan dan puan-puan boleh share tentang bagaimana memahami bencana kesihatan mental, kerana dia akan memberi kesan kepada banyak perkara. Okey. So ini adalah kesan-kesannya, kesan sosial ya, tuan-tuan dan puan-puan boleh go through.
Ini sangat mudah. Saya yakin dan percaya tuan-tuan boleh share dengan anak buah kerana semua telah pun dikongsi dekat sini dan membuat rujukan segera. Jadi yang last kali saya ingin membuka pertanyaan ya, Q&A sekiranya ada. Dan sebelum itu kita nak share tentang E2PK sedikit rasanya ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah E2PK, cara untuk membuat rujukan guru dan staf kepada kaunselor, kepada kami berdua ya. Ada link e2pk.moi.gov.my dan masalahnya adalah banyak yang tak boleh masuk. Hari tu kita dah buat penataran, kementerian dah buat penataran namun tak boleh masuk. So hari ni kami mengulang tayang di manakah mungkin berlaku kesilapan ya. Okey. So apabila tuan-tuan dan puan-puan membuka paparan E2PK, dia akan keluar begini ya tuan-tuan. Okey, kemudian yang ada log masuk itu yang ini tuan-tuan tak boleh masuk. Hanya kami saja yang boleh masuk. Apa bezanya? Saya akan tunjukkan sebentar lagi. Okey. Jadi bila tuan-tuan jumpa paparan ini, di sebelah kanan sekali ada tertulis ketua jabatan. Di situ ya. Tuan-tuan dan puan-puan wajib klik di situ kerana tuan-tuan dan puan-puan adalah ketua jabatan. Okey, selepas klik di situ, log masuk tadi yang bahagian kami tadi dia tidak tertulis ketua jabatan. Jadi tuan-tuan bila nak masuk, pastikan bahagian log masuk ini ada tertulis ketua jabatan. Okey. Jadi ID penggunanya adalah nombor kad pengenalan tuan-tuan dan puan-puan dan juga kata laluan K mesti huruf besar ya. Kata laluan 1 dan kemudian dia akan keluar, tuan-tuan bolehlah merujuk klien kepada kami. Rujukan itu akan direct kepada JPN Perak, JPN Perak akan menunjukkan kepada antara kami berdua. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan saya buka untuk 1-2 soalan dan jangan lupa nanti link penilaian ya sementara mungkin nak memikirkan soalan, kita paparkan juga link penilaian program pada hari ini ya. Sekiranya ada soalan tuan-tuan dan puan-puan? Soalan saya dah tulis dalam kotak mesej. Terima kasih. Oh dekat mesej ya? Okey sebentar ya. Haji Mat dah jawab rasanya? Okey, Tuan Haji Ahmad Sabri dah jawab tuan. Tuan Haji jawab di chat. Ya, Tuan Haji Ahmad Sabri dah jawab di chat soalan Cikgu Nur Azmi ya. Okey, terima kasih tuan. Okay, ada soalan lain lagi ke? Daripada, saya tak nampak Cikgu Fauziah ke tu? Cikgu Fauziah, ya Cikgu Fauziah Zon bertemu lagi. Okey. Assalamualaikum. Cikgu Nur Hayati. Waalaikumsalam Cikgu Yati. Puan Eva. Ya, saya. Saya nak bertanya, tajuk-tajuk program ni sebaiknya disampaikan mengikut bulan tu lah ya? Ya, betul puan. Kerana tajuk-tajuk ini telah disusun oleh pihak kementerian. Jadi flow dia tu telah pun mereka rancang. Jadi mudah saja ikut bulan-bulan yang telah dicadangkan. Jadi pengetua dan guru besar ikut saja. Bulan Mei tentang apa tadi bulan Mei? Kesihatan mental ya. Macam itulah cikgu. Ya, okey. Kalau combine bulan tu boleh jugalah kan? Kalau combine bulan? Bulan 5 dan sebab dia macam ni, dia laporan perlu dibuat setiap bulan. Pernah terjadi satu ketika sepatutnya kena hantar laporan setiap bulan tapi ada terjadi tapi bukan daerah kita lah, daerah lain. Dia terus buat laporan sampai panjang-panjang dia dah siap tapi sebenarnya link dia satu saja, setiap bulan satu. Mudah saja cikgu ya, menyambil-nyambil setiap bulan mesti pengetua dan guru besar akan bertemu dengan anak buah kan. So jadi paparkan saja, reportkan saja, kongsikan saja. Gitulah. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama Puan Yati, lama tak jumpa. Okay, ada soalan lagi tuan-tuan dan puan-puan? Okey, cuma memang kami diingatkan banyak kali oleh pihak kementerian hanya boleh disampaikan oleh pengetua dan guru besar. Sekiranya pengetua dan guru besar tidak berkesempatan, mesyuarat dan sebagainya, turunkanlah kepada sama ada PK1, PKHM atau PK Koko. Okey, kalau mana term-term yang tak faham, guru kaunseling boleh membantu kerana guru kaunseling di daerah ini pakar-pakar belaka.
untuk memberi kefahaman tapi bukan untuk menyampaikan ni cikgu. Okey. Ada soalan lagi? Kalau tak ada kita boleh jawab borang kehadiran, borang kehadiran dan borang penilaian. Okey, borang penilaian kita akan bagi dalam grup. Okey, ini untuk kehadiran. Borang penilaian dalam grup ya, cikgu. Ada soalan lagi? Puan Eva, kalau dalam Ya. sekarang bolehkah kita buat melalui Google Meet? Saya tak berapa jelas. Apa dia? Boleh tak buat dalam Nak pakai Google Meet. Nak pakai Google Meet ya Puan Zalina? Yap, boleh kan? Boleh sangat. Boleh sangat. Apa cara pun boleh. Bersemuka boleh, Google Meet boleh. Google Meet lagi senang kot saya rasa Puan Zalina. Ada video kan? Anak buah boleh tengok. Mungkin lepas tu boleh ada sedikit soal jawab lah dengan anak buah nak memastikan mereka tengok ke tidak kan. Dan sebenarnya yang menariknya program ini, setelah KJ memberi penjelasan kepada guru-guru, guru-guru boleh share kepada anak murid. Sebab kita endingnya adalah kemenjadian murid kan, boleh ajar anak murid butterfly hug, teknik deep breathing, tentang urutan jari kan. Bos tahu dulu, lepas tu cikgu-cikgu tahu, lepas tu anak murid tahu. Pakai Google Meet pun boleh. Sebelum mula kelas online ni kan, PDPR tak lagi, bolehlah ya. Okey, ada lagi soalan? Okey, ini adalah borang maklum balas program ya. Borang penilaian. Okey. Jadi saya rasa kalau tak ada apa-apa, saya ingin menamatkan penataran untuk sesi sekolah-sekolah daerah Batang Padang. Selepas ni kita akan ada untuk daerah Mualim pula. Okey, jadi pastikan tuan-tuan dan puan-puan telah pun mengisi kehadiran dan juga penilaian ya. Jadi saya rasa kalau tak ada soalan boleh kita, okey. Ada soalan lagi? Link ada dalam chat ya, cikgu-cikgu. Anak muda link ada dalam chat. Puan Jadi Eva, saya rasa itu saja. Ya. saya masuk yang Batang Padang. Sepatutnya sekejap lagi kan? Tak apa. Maknanya kalau Puan Zalina dah masuk yang ini, yang Mualim tak payah masuk. Kami pecahkan sebab takut tak muat. Takut ramai kan. Dan mengikut free tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Maknanya lepas ni Puan Zalina tak payah masuk dah yang Mualimnya. Terima kasih. Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak-banyak daripada Sektor Psikologi dan Kaunseling daripada saya dan Tuan Haji Ahmad Sabri bersama kru kami di sebelah ni, Unit Teknologi, Sektor Teknologi. Terima kasih banyak-banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.